Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Baik, kita berhenti di muka surat yang saya tanda ni, muka surat 42. Tengah perenggan tu, Su'ila radhiyallahu an, seorang junub yang pecek waktu atasnya di situ. Nampak no? Pada yang ada kitab, seorang junub yang pecek waktu atasnya. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Su'ila radhiyallahu an, ditanya seorang junub, yakni hadas besar lah. Cuma bila sebut junub ni lebih kepada persetubuhan, lebih pada gitulah, hubungan seksual. Pecek waktu atasnya, jadi waktu dia nak habis, waktu solat dia. Asar tu dah hujung-hujung, maghrib tu dah hujung-hujung, maksudnya dia waktu solat hampir habis. Ataupun subuh, bangun lambat, subuh tu nak habis dah, tak mandi wajib lagi. Baik, mana ni? Maka jika ia mandi keluar waktu, maka adakah ia duduk mandi dan ia semayang di luar waktu, atau ia tayamum dan ia semayang di dalam waktu kemudian diulang kemudian daripada mandinya? Soalan dia, kalau dia mandi wajib habis waktu subuh, kalau dia tayamum dia dan semayang subuh. Tayamum sekejap, mandi wajib lambat. Jadi macam mana? Dia nak mandi kemudian dia semayang subuh di luar waktu, ataupun dia tayamum dan dia semayang subuh dalam waktu, yang mana satu? Maka dijawabnya bahwasanya manakala ada air dan tiada ada suatu pada dirinya yang menegahkan daripada memakai air, tiada sah ia tayamum, wajib ia memakai air jikalau keluar waktu sekalipun, sama ada di dalam mukim ataupun di dalam musafir, mesti guna air juga. Lainlah dia sakit tak apalah. Jadi kalau lambat ni disebabkan dia bangun lambat, tak apa, lambat macam mana? Dia bangun subuh lambat, nak mandi wajib mandi juga. Dia boleh mandi, dia wajib mandi, kecuali dia sakit, dia tak boleh mandi, itu cerita lain. Mandi juga dia semayang walaupun habis waktu subuh, nak buat macam mana? Dimaafkan lah kalau dia memang terlajak. Tapi kalau dah azan dia tidur balik, berdosa lah, cuai. Baik. Tapi kalau dia sengaja, dia berdosa besar. Dia boleh semayang awal saja, duduk saja sampai hujung-hujung nak habis waktu baru nak mandi wajib, berdosa besar, pasal melengahkan semayang sehingga keluar waktu. Tapi dia wajib mandilah, poin dia wajib mandi, tak boleh tayamum. Pasal apa? Tak ada benda yang menghalangkan dia daripada tayamum, sakit ke apa ke. Baik, kemudian faraq, manakala yakin akan ada air pada hak qurb ni dekat. Dekat ni macam mana tuan-tuan? Kita tahu, katakanlah dia senang tuan-tuan, di Malaysia ni, di Nusantara ni tuan, kita tak dapat bayangkan tak ada air. Air pili tak ada, air parit tak ada. Air parit tak ada, air sungai ada. Nak kata tak ada air sehingga tayamum tu, seingat saya tak pernah berlaku lah. Saya tak tahulah kok tuan-tuan pernah berlaku, saya ingat tak pernah tuan-tuan. Tak pernah berlaku. Kita kata tak ada ayat karat, pernah tak tengok ayat karat? Ayat karat boleh ambil semayang tak?
Air karat boleh ambil sembahyang. Sebab apa? Air karat tu dia tak bercampur dengan apa? Dengan air tu pun. Kalau kita tapis, hilang karat dia. Itu tak ada apa. Dia yang tak boleh ni kalau air campur macam air teh. Air teh tuan-tuan tapis pun dia teh juga. Air yang dah bercampur, air gula, air garam, yang kita tak boleh asingkan campuran dia. Itu memang tak boleh ambil wuduk. Tapi kalau macam air karat, kalau kita bubuh dalam baldi, kita biar sejam 2 jam, karat tu mendap ke bawah. Perasan tak? Sebab tu air karat boleh ambil sembahyang. Tapi tak eloklah untuk kesihatan kot. Takut karat dia lekat kat kulit. Tapi boleh ambil sembahyang. Sebab karat tu dia tak bercampur pun dengan air. Sebab tu bila kita biar dia, karat tu duduk bawah. Tapi kalau air teh boleh tak? Kopi ke? Kita biar lama-lama, mendap tak kopi dengan teh ke bawah? Tak, dia dah sebati. Yang tu tak boleh ambil sembahyang. Sebab tu kita bila air tak ada, keluar air karat. Air karat boleh ambil sembahyang. Pasal kalau kita tapis, hilang karat dia. Tuan-tuan tak payah tapis susah, kat rumah ada filter menjadi dah. Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan tak tapis pun boleh je ambil sembahyang dia. Pasal karat tu dia tak bercampur pun dengan air tu. Baik, kemudian macam air keruh lah tuan-tuan. Macam itulah. Karat ni macam air keruh lah. Baik, kemudian jadi saya daripada saya kecil sampai saya besar, saya ingat tuan-tuan pun tak pernah kita lalui saat itulah tak ada air sehingga tayamum. Kita tak ada air, tapi banyak lagi tempat yang kita boleh ambil air. Air mineral pun boleh ambil air sembahyang. Air mineral tu air mutlak. Air mineral ada, betul tak? Air botol banyak lah tuan-tuan. Air yang kita tak ada, air hujan banyak lah. Tapi kita sebutlah pasal kita mengaji di sini, dia kata had kurbun. Kurbun tu dekat. Takat mana yang wajib kita cari ayang. Itu point dia. Baik. Mana ni? Pada had kurbun, dekat. Dekat ni macam mana? Katakanlah kita duduk tempat yang tak ada ayang lah tuan-tuan. Contohlah, bukan Malaysia lah. Tempat yang tak ada ayang, macam padang pasir tuan-tuan. Tempat yang tak ada ayang. Takat mana yang wajib kita cari ayang? Ulama bahas. Sebab dia kena wajib cari ayang. Jauh mana? Mungkin dalam ni dia akan sebut akan datang kot. Jauh mana yang kita kena cari ayang tu? Kalau kita duduk padang pasir. Sebahagian ulama kata sejauh suara kita minta tolong. Kita menyerik minta tolong. Sejauh mana suara kita sampai, takat tu saja kita wajib cari ayang. Sebahagian ulama macam Imam Rafi'i kata sekadar anak panah bila kita panah. Kan anak panah? Bila kita panah, jauh mana dia pergi? Lebih kurang 300 ke 400 hasta. 300 ke 400 hasta. Hasta ni hasta yang biasa. Ya, hasta. Jadi hasta yang normal dalam kitab fiqh sebut 48 cm. Jadi dikata dalam lingkungan 300 ke 400 hasta. Jadi 400 kali 48 cm lebih kurang 144 meter sehingga 192 meter. Tak jauh sangat tuan-tuan. 144 meter tau. Pernah tengok orang bersukan, kita kecil dulu sukan kan, lari 100 meter tu. Kan ada lari 100 meter. Itu 100 meter lah. Tengok budak-budak kat padang. Kalau padang Bagan Serai tu, sekali pusing 400 meter. Sekali pusing 400 meter. 2 kali pusing 800. Maknanya dia tak jauh sangat pun. Lebih kurang dalam 192 meter. Tak sampai 200 meter pun. Itu saja had yang wajib kita cari ayang. Bukan jauh sangat. No? Sebahagian ulama kata macam Imam Zarkashi, dia kata tak perlu pun, cukup sekadar kalau kawasannya ada tanah tinggi macam padang pasir, duduk tempat apa? Tempat yang tanah tinggi kan. Duduk tempat tinggi sikit, tengok kiri kanan ada ayang tak? Tengok keliling tak ada ayang, cukup memadai dah. Cuma ada ulama kata kalau zaman moden ni carilah jauh sikit, 2,5 km ada kata. Kalau zaman-zaman sekarang ni kita cari jauh sikit lah, 2,5 km. Tak jauh mana pun 2,5 km ni. Tuan-tuan kalau bungsu pun lebih ya tuan-tuan. Betul tak? Jadi cara dia cari macam mana? Mula-mula kita cari kat tempat kita. Kalau tak ada, kita tanya orang. Kalau orang kata tak ada, barulah kita apa? Kita cari dalam kawasan tadi saya sebut. Kalau tak ada kenderaan, lebih kurang dalam 200 meter saja. Tak sampai 200 meter, 192 meter, tak jauh pun. Lingkungan tu sahaja. Senang kata kita sesat kat mana-mana tuan-tuan. Kalau hutan pun banyak ayam. Betul tak? Tak apalah tuan-tuan sesat dalam hutan. Dalam kawasan tu je, dalam 200 meter saja radius dia. Tak ada ayat kita boleh tayamum. Baik, kemudian
Had qurbun dekat lah. Macam saya kata tu, dalam radius 192 meter, kita kata 200 meter lah, senang. Baik. Wajib atasnya menghasilkan dia, dan jikalau keluar waktu sekalipun, dan tiada harus tayamum dan semayang kerana hormat waktu, tak boleh. Kalau dia tahu dalam lingkungan 200 meter tu ada air, dia kena cari sekalipun keluar waktu dia. Yang ni punca jadi ni kalau cari lambat, betul tak? Kalau cari awal, tuan-tuan, sekejap je. 200 meter ni tak sampai sejam. Ingat, dalam 20 minit kita dah dapat. Cari dah dalam kawasan tu. Sekarang ni lagi senang, ada telefon, betul tak? Baik. Cuma sekarang ni tuan-tuan, kita ni ada kereta, ada telefon. Kita kena ikut sekadar mana mampu. Kalau di Bukit Merah tak ada air, tuan-tuan tanyalah orang kat kalau Bunsu ada air tak? Telefon tanya ada. Kalau tuan-tuan ada kereta, tuan-tuan ada duit beli, wajib pergi. Sebab ada kemampuan. Ni cerita dulu, yang tak duduk kawasan gurun Sahara, yang tak ada telefon, handset. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan di Bukit Merah tak ada air, tuan-tuan tanyalah orang-orang yang dekatan, Bagan Serai ke, kok kita boleh pergi kan. Kereta ada, ni nikmat daripada Allah. Apa, duit ada nak beli air, pergi beli. Siapa ada duit beli air, wajib beli. Dia ada duit untuk beli air berwuduk, wajib dia beli, kecuali dia tak mampu beli. Baik. Jadi kena carilah. Tak boleh dia boleh beli air, tak mau dia nak apa, semayang tayamum, dosa. Dia boleh pergi cari air, dia boleh je pergi ambil air kat Alat Bunsu, tak jauh mana pun. Naik kereta, naik motor, malas tayamum, dosa. Sebab dalam Quran kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sekadar mana yang kamu mampu. Dalam kitab-kitab dulu sebut, kalau nisbah pada dulu duduk di padang pasir ni, nak jalan 200 meter tu jauh naknya. Boleh panas. Kan senang nak jalan tu, jauh susah. Tu yang Imam Zarkashi kata cukup sekadar duduk di apa? Di bukit yang tinggi tengok. Kalau tak ada, cukup, tak apa. Tapi zaman sekarang ni, zaman tu saya sebut, ada ulama kata 2,5 km. Tapi yang penting ingat, dalam surah Taghabun, takwa pada Allah sekadar mana yang kita mampu. Jadi kalau kita ni setakat mana yang kita mampu carilah. Kalau kita kata ayak tu dah jauh sangat, kat mana yang ada tu, kat Taiping, kita pun tak mampu nak pergi, bolehlah tayamum, dah jauh sangat. Taiping tu berapa kilometer dah tuan-tuan, luar daerah dah, luar mukim dah tuan-tuan. Kita tayamum lah. Baik. Kemudian mana ni? Maka jika ada air adalah berhimpun banyak orang yang mencebok pada telaga. Air tak ada, yang ada kat telaga ya. Telaga ada air, tapi ramai duk cebok ambil air. Dan diketahuinya bahawa tiada sampai kepada gilirannya melainkan keluar waktu sembahyang. Dan dia boleh agak dah ni. Ni jauh sangat ni. Kalau sempat dia ambil pun habislah waktu sembahyang. Kes ni tak sama dengan tadi. Yang tadi kita tak pasti ada ayak ke tak. Yang ni pasti ada ayak sini. Tapi kalau pergi apa, kita duk tunggu giliran ni, disebabkan ramai sangat orang, kita yakin yang ni habis ni, sebab subuh nak habis dah ni, dah cerah lah. Kita yakin kalau sampai giliran kita, memang subuh habis. Boleh tayamum ke tak boleh? Baik, kita tengok. Tiada sampai giliran melainkan keluar waktu semayang, hendaklah ia tayamum dan semayang ia, dan tiada wajib ia i'adah. Maka jikalau sampai kepada waktu gilirannya, jadi dia boleh tayamum. Tadi kes kita tak tahu ada ayak di kawasan kita, kita tak tahu tu, kena usaha cari sekalipun keluar waktu solat. Yang ni kita tahu dah ada situ, tapi disebabkan ramai orang beratok, kalau kita beratok keluar waktu, boleh kita tayamum dan kita semayang. Tapi katakanlah disambung lagi ni, katakanlah sampai gilirannya padahal ada lagi waktu, maka wajiblah atasnya mengulang semayang dengan wuduknya, dan jatuhlah semayang yang ia kerjakan dahulu serta tayamum sunat, kerana tidak terpakai lagi dengan zan yang ternyata salahnya. Katakanlah dalam duk beratok ni, duk tunggu giliran dia nak apa, ambil ayak, ambil semayang, kata-kata semayang subuh lah, tapi dia tengok ni subuh nak habis dah ni, tak sempat ni, dia pun tayamum, dia semayang dulu. Tapi dia tunggu giliran dia tu, dah habis semayang, dia ikut giliran itu, tengok sempat dia sampai di situ, masih lagi ada subuh, wajib ambil semayang, wajib semayang subuh. Habis tu yang dia semayang dengan tayamum, kira semayang sunat, kira semayang sunat. Sebab apa? Sebab dia ada kaedah sebut,
La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak terpakai sangkaan yang jelas salah. Tak boleh. Nah, kita main masjid tadi, jalan, dan kita yakin kita tak pijak tak cicak. Kita tak cek kaki kita, tapi kita yakin, kita tak terasa pijak tak cicak pun, kita yakin. Padahal kita pijak. Kita pun semayang, pasal kita tak rasa pijak tak cicak. Tuan-tuan pun semayang. Katakanlah tuan-tuan tak tahu sampai habis, tuan-tuan tak tahu yang tuan-tuan semayang pijak tak cicak, semayang tuan-tuan tu dimaafkan, sah. Sebab zon tuan-tuan tak ada tak cicak. Tapi kalau terbukti kita angkat kaki tengok ada tak cicak, memang batal lah. Sangkaan tadi tak diguna pakai, pasal terbukti salah. Boleh lah. Ataupun contoh yang lain, kita ambil semayang kat rumah, lepas tu kita minta kunci kat bini kita, nak main masjid, kita minta kunci motor, cerita ke, bini kita bagi. Dalam perjalanan main ke masjid nak semayang, kita duk fikir, sentuh ke tak sentuh. Masa isteri bagi kunci tu, tersentuh tangan ke tak tersentuh. Baik, kita pun tak apa nak yakin lah. Dan ingat tak saya kata ikut zon, betul tak? Dia kira apa? Bila syak kira ada wuduk, betul tak? Ingat saya dah sebut dah. Bila kita yakin kita ambil semayang kat rumah, tiba-tiba kita syak ada tersentuh isteri tak? Kira apa? Kira tak sentuh. Pegang yang asal. Dah habis semayang, kita teringat, Allah, memang ada sentuh pun masa bagi duit, memang tersentuh pun. Kita teringat tu. Dan tanya bini, bini kata memang betul pun sentuh bang weh. Tak sentuh apa, dan kita pun tersedar, betul lah. Ulang balik. Nampak tak? Zon yang jelas salah tak diguna pakai lagi. Kena ulang balik semayang. Kita contoh yang lain, kalau jadi imam lah, jadi imam. Kalau imam di Kuala Lumpur tu, dia ada jubah khas. Jubah dia tu kan, jubah dia tu tak balik, jubah dengan serban merah tu kan. Hanya dia letak je dalam masjid. Dia memang bukan senang nak basuh pun, jubah tu tebal, mahal jubah tu, beratus lah. Katakanlah dia semayang dalam jubah dia ada, kita kata bangkai lah tuan-tuan. Contohnya bangkai lipas najis, bangkai dia tu besar kan, dan busuk pun bila lipas ni kalau dia mati. Atau bangkai cicak dalam poket dia, dia semayang dia tak tahu. Betul tak? Dia zan dia yakin, okey, tak ada masalah. Selang beberapa hari dia semayang, tengok ada cicak mati dalam poket dia. Dia kena agak-agak berapa hari cicak tu ada. Kalau agak-agak dalam 3 hari dia kena qada balik. Wajib tak suruh makmum qada? Tak wajib. Kalau dia maklum juga kat makmum, dia kata makmum kena ulang balik semayang saya 3 hari, makmum tak wajib pun dengar nasihat dia. Faham tak? Pasal itu urusan dia, kami mana tahu. Tak wajib pun. Macam jadi yang di Teluk Intan tu, dia pergi mengaji Mesir, dia tak ada duit, dia pergi dekat tempat Kristian bagi dia makan. Ngaji di Mesir, duit tak ada dulu, lama dah. Keluarga miskin, tak tahu nak pergi mana cari makan, yuran apa tak tahu nak minta kat siapa. Pergi tempat Kristian, gereja bagi dia makan, gereja bagi dia duit belanja, gereja bagi dia kemewahan. Dia jadi Kristian, orang Melayu kita. Mak ayah dia tak tahu dia jadi Kristian, tapi ngaji agama Kristian, orang tak tahu. Ini Kristian evangelis. Kristian evangelis ni dia memang dia Kristian, tapi dia mengekalkan perwatakan Islam, nak memperdayakan orang. Jadi dia balik Malaysia jadi imam. Orang semua sangka dia orang Islam, dia Kristian. Jadi imam di Teluk Intan. Lebih kurang 15 tahun kot. Dia jadi imam. Ke 18 tahun macam itulah dia jadi imam. Dalam keadaan dia Kristian. Dia boleh baca Quran, dia mengaji. Baca Quran semua boleh, hafal boleh, tapi dia Kristian. Dah 18 tahun ke 15 tahun macam itulah, baru dia insaf balik. Ya, dia jadi imam dalam keadaan dia Kristian. Dia masuk Islam balik dan dia maklum pada jemaah, dia kata selama ni aku jadi imam pun tak sah sebab aku beragama Kristian. Tuan-tuan larat, tuan-tuan nak ulang semayang 18 tahun. Kita tak boleh hantar punya urusan, mana kita tahu. Kita tengok zahir dia okey, betul tak kan? Tak wajib ulang pun. Semayang kita sah, semayang dia yang betul. Baik, kemudian mana ni? Faraq, jikalau yakin seorang. Jadi kalau zan, tuan-tuan, zan
tapi terbukti salah. Ataupun contohnya dia lah, kita rasa air kencing terkeluar, kita batuk, ada orang batuk kan bila dia batuk, dia rasa air kencing keluar. Ada setengah orang dia rasa air kencing keluar, terutama orang perempuan. Lepas tu dia fikir keluar tak keluar Lepas tu dia zan ni maksud apa? Sangkaan kuat. 70% dia yakin tak keluar ni, tak keluar, dia pun sembahyang isyak. Balik dia cek, tengok seluar dalam dia, tengok ada kesan keluar sungguh, batal. Zan yang terbukti salah, boleh lah, batal. Kita jalan di tempat najis merecit, merecit najis, air najis merecit, tapi kita fikir tak kena kot, betul tak kena ni, kita zan, kita pun sembahyang. Balik-balik kita cium bau sungguh najis kat kita punya kain, batal lah. Zan itu jelas salah. Zan yang pertama salah, jadi kena sembahyang lain. La ibrata bil zannil bain khata'u, tidak ada guna sangkaan yang jelas salah. Kemudian, jikalau yakin seorang pada akhir waktu ada air dan pada awal waktu itu ketiadaan air, maka harus ia tayamum, ia semayang dan tiada i'adah. I'adah ni ulang balik lah atasnya, kerana sebenarnya pada tempat itu tiada air pada ghalibnya, tetapi ditakhirkan semayang serta dengan wuduk pada akhir waktu afdal daripada awalnya jika ia yakin tiada, jika dengan zan jua. Makna dia apa? Macam ni, tempat dia memang tak ada air, bukan baru tak ada air, memang tak ada air pun. Tak mungkin 2-3 hari tak ada air, Kedah memang tak ada air, tiba-tiba dia yakin mungkin ujung-ujung waktu nanti mungkin ada air kot. Pagi tadi tak ada air, sebelum ni pun dia tayamum dah, tiba-tiba dia macam zon, mungkin ada air kot nanti, mungkin ada air apa, hujung-hujung nak habis apa, dalam pukul 4 nanti ataupun 4 suku mungkin lori air mai kot. Kan ada orang kadang macam Pulau Pinang, air tak ada, dia main lori air. Saya mengajar masjid Sungai Duri tu, kerap lah dia pakai lori air tu, mungkin air tak naik kot, slow. Jadi kita yakin nanti mungkin ada lori air datang kot, kita nak tunggu lori air tu ke, ataupun kita nak sembahyang awal-awal. Dalam ni dia sebut, kalau dah memang tempat tu tak ada air pun, memang tak ada air lama dah, mana tak ada, sehari ke, ataupun kita dah tayamum sebelum tu, memang tak ada air dah, kita cari memang tak ada air, cuma tiba-tiba kita yakin mungkin nanti ada air, orang main hantar air, ataupun orang main jual air ke, air keluar pada perigi ke. Kalau sekadar kita zan saja, lebih baik kita tayamum dan kita sembahyang. Pasal tempat kita memang tak ada air, nak harap luri air mai, boleh jadi mai, boleh jadi tak mai. Jadi tuan-tuan boleh saja tayamum dan tuan-tuan sembahyang, boleh lah, gitu. Tapi kalau kita yakin sungguh, memang sungguh-sungguh aku dah telefon dia, sehari pukul 4 suku anak aku main hantar air, yakin sungguh ni anak nak main hantar, hang tunggu pukul 4 suku nanti anak main hantar air, ambil semayang tu, semayang, itu lebih baik, itu lebih baik. Jadi itu pulang lah tuan-tuan, mana satu. Kalau tak apa yakin, lebih baik tayamum, sebab kita memang tak ada air pun, tayamum dulu baru, sebab kita tak pasti yang air tu sampai tak pasti, yang pasti air memang tak ada. Jadi tayamum dulu semayang. Tapi tayamum kena ingat tayamum setelah masuk waktu. Tu saya dah sebut dah. Sebelum masuk waktu tayamum tak sah, kena tunggu masuk zuhur dulu baru tayamum. Jangan tayamum dulu sebelum masuk waktu, tak sah. Kecuali tayamum untuk baca Quran, tak apalah. Ni tayamum untuk sembahyang zuhur, wajib masuk zuhur dulu. Tayamum untuk sembahyang asar, wajib masuk sembahyang asar dulu. Tayamum untuk maghrib dan isyak mesti masuk waktu dulu. Tapi kalau kita nak baca Quran, tayamum pasal kita berhadap besar nak baca Quran, bolehlah tayamum, sebab tayamum nak baca Quran. Tayamum nak sembahyang duha, tak apalah. Tayamum nak nak sentuh Quran bagi orang yang berhadas kecil, boleh, tak ada masalah. Ataupun tayamum nak khutbah, tapi nak khutbah kena masuk waktu, pasal khutbah kira waktu zuhur, betul tak? Baik, kemudian Su'ila radhiyallahu an, jikalau luas tempat perhimpunan orang yang bersama-sama musafir, sekira-kira jikalau tiada dapat hendak meratakan bertanya, melainkan diceraikan dahulu daripada waktu. Kata Ibnul Ustaz, anak Ustaz, wajib ia menentut dahulu daripada waktu, serta kata mereka itu, jikalau ada sertanya air, harus ia perintah airnya dahulu daripada waktu, kemudian ia tayamum bila masuk waktunya. Macam ni tuan-tuan. Kalau tempat tu ramai, nak tanya susah, ramai sangat orang. Baik, kemudian mana ni, dia nak tanya semua, keluarlah waktu.
Meratakan ia melainkan diceraikan dahulu pada waktu, habis waktu dia. Kata anak ustaz wajib ia menuntut dahulu daripada waktu, serta kata mereka tu jikalau ada sertanya air harus dia guna sebelum masuk waktu kemudian dia tayamum. Ada dua kes lah. Kes yang kedua ni macam ni, kita ada ayak, boleh tak kita guna ayak tu sebelum masuk waktu? Sebelum waktu zuhur kita nak guna ayak tu makan ke minum, boleh tak guna? Boleh saja kita guna, tak ada masalah, belum masuk waktu. Nah, kalau kita nak guna, apatah lagi kan kita sebut kalau air tu kita ada sama untuk kita minum dengan kita tayamum, air tu kena minum. Nah, untuk berwuduk kita boleh tayamum, utamakan kehidupan. Sekalipun untuk haiwan, air ada tapi untuk haiwan, utamakan untuk haiwan. Untuk wuduk kita boleh tayamum. Nah, baik, kita tengok apa jawabnya. Dengan bahawasanya farak antara keduanya adalah syarat mewajib atasnya tuntut hingga diketahui keadaan ketiadaannya air dan tiada dinamakan tiada melainkan kemudian daripada tuntutnya. Nampak? Makna dia apa? Cari dulu. Walaupun orang ramai, dia kena cari dulu. Cari dalam kiraan apa tadi saya sebut? Kalau ni cerita dalam kitab ni dalam apa? Lebih kurang dalam 200 meter. Nah, lebih kurang dalam 200 meter. Ini cerita dululah tuan-tuan. Kalau kita ni cari kawasan kita terdekat lah. Hatta kita ni kalau 1 kilometer pun masih lagi dekat. Betul tak? Kita boleh start motor pergi cari. Cari dulu dalam kawasan terdekat. Baik. Kemudian cari sampai kita yakin tak ada. Begitu. Dan jikalau dahulu daripada waktu sekira-kira jikalau tiada dapat meratakan segala tempatnya melainkan demikian itu seperti orang yang berjalan berkehendak mendapatkan akal Jumaat di sana padahal ia ahli Jumaat, bersalahan ia binasakan air dahulu daripada masuk waktunya, maka bahawasanya kerana belum lagi berkehendak tuntut akan dia dengan jalan daripada jalan-jalannya. Baik, jadi kalau kita guna air sebelum masuk waktu boleh saja, tak ada masalah. Nah, boleh kita guna. Baik, kemudian dia buat perumpamaan ni, dan jikalau dahulu tuntut hingga dikatakan air dinamakan tiada melainkan daripada tuntutnya, dah cari tak ada baru dianggap tak ada. Dan jikalau dahulu daripada waktu sekira-kira jikalau tiada dapat meratakan segala tempatnya melainkan demikian itu, dah cari tapi tak sempat nak meratakan sekalian tempat dia, cari dalam kelingkungan 200 meter tu lah, katakanlah dia tak dapat juga cari, melainkan demikian itu seperti orang yang berjalan berkehendak mendapat akan Jumaat di sana padahal ia ahli Jumaat, bersalan ia. Baik, jadi tuan-tuan, maksud dia apa? Dia orang yang wajib Jumaat, dia nak pergi cari sembahyang Jumaat di tempat dia tak ada. Masa dia nak pergi Jumaat tu luput, dia nak, contohnya lah, di tempat dia tak ada pendidikan Jumaat, tempat dia tak ada, orang sikit ke, tak cukup 40 ke, dia pun kena pergi jauh keluar ke kota. Bila dia pergi sana tak dan sampai sana luput, tak apa, macam itulah perumpamaan ni. Kita wajib cari ayam, tapi dah cari dah dalam kawasan tu, kita cari tak dan nak cari semua, habislah waktu solat. Tak apalah, tu saya sebut awal tadi dia sebut, kita kena cari dulu dalam kawasan tu, dah yakin semua tak ada baru boleh tayamum. Begitu baru boleh tayamum. Jangan tak cari. Tapi sekarang ni senang dah tuan-tuan. Macam mana? Telefon ya. Betul tak tuan-tuan? Telefon. Dan bukan semua air boleh. Air longkang tak boleh, air kotor tak boleh, air yang bersih saja boleh. Baik, Su'ila radhiyallahu an, jika seorang yang berkehendak tayamum padahal ada badannya najis, maka mengizin seorang memindahkan tanah kemudian daripada sudah memindah oleh orang yang diizinkan dia dahulu daripada disapukan ke mukanya, maka ia hilangkan najis yang daripada tubuhnya. Adakah mencederakan yang demikian niatnya itu pada sah tayamumnya atau tiada, seperti kedatangan hadas antara pindah dan antara menyapukan bersama antara orang yang ada pada badan yang najis tersebut itu, pada tiada sah tayamumnya. Macam ni tuan-tuan soalan dia tanya. Kita izinkan orang, katakan kita tak larat, orang yang tolong tayamumkan kita, boleh orang tolong tayamum. Jadi masa ada orang ambil tanah nak tayamum kat muka, siapa yang kena niat? Kita lah niat. Kita cuma tak larat je. Macam orang tolong wudukkan kita, kita niat kita lah. Niat kita, kecuali dah mati, lain lah, mati orang lah niatkan pada kita. Ni kita sedang, tapi kita tak larat, kita yang kena niat. Jadi masa kita tayamum, katakanlah kalau kita wuduk, niat wuduk lah, tayamum kita niat tayamum,
Masa orang tu, anak kita ke siapa nak tayamumkan kita, masa tu kita buang najis, kat badan kita ada najis, kita cuci najis. Masa dia tengah nak pindahkan debu, ada tek cicak, kita lap tek cicak, kita basuh sikit. Adakah batal tayamum kita? Padahal belum lagi tanah tu tak kena muka lagi, baru nak pindah. Boleh lah. Ataupun masa anak kita nak pindahkan debu ke muka kita, ataupun kita nak pindahkan, kita terkentut. Terkentut kan batal lah, terkentut. Tengah nak pindah tu, pindah debu tu ke muka kita, kita tayamum, nak pindah tu terkentut. Ataupun anak kita nak tayamum, kita terkentut. Nak kira batal ke tak batal kita punya tayamum tu? Adakah tanah yang ada di tangan kita tu kita kena buang? Ataupun tanah yang ada di tangan anak kita nak tayamumkan, kita kena buang sebab kita dah terkentut sebelum tanah tu sampai di muka kita? Ataupun kita buang najis? Kita tengok apa jawapan dia. Maka dijawabnya dengan bahawasanya barang yang tersebut itu tidak memberi cedera pada sahnya tayamumnya, seperti barangnya tiada cedera pada hadasnya tersebut. Sahlah pindahnya, yakni jika tajdidkan kemudian daripada yang tersebut niat pula. Makna dia apa? Kena perbaharui niat. Contohlah, kita letak tangan kita, nak apa? Nak tayamum, terkentut. Dah terkentut, niat lagi sekali tayamum. Boleh lah. Niat balik nak bertayamum, baru pindah. Ataupun anak kita nak tayamumkan muka kita, kita terkentut. Lepas kita terkentut, kita niat lagi sekali tayamum sebelum sampai di muka kita. Sama lah halnya masa kita ambil sembahyang. Kita baru nak ambil sembahyang kan, baru nak ambil sembahyang, terkentut, perbaharui balik niat. Niat tu lah, niat uduk tu. Lepas tu basuh muka. Tapi kalau tengah basuh muka terkentut, kena ulang balik. Boleh lah. Baru basuh muka terkentut, nak batal lah basuh muka tu, kena ulang balik lah uduk tu. Tengah basuh tangan terkentut, ulang balik uduk tu. Nah, begitu. Kemudian baik. Maka dijawabnya, baik, habis. Suila radhiyallahu an, daripada seorang tayamum niatnya istibahatus solah jua. Kemudian ia tayamum pula, kemudian daripada sudah tayamumnya dahulu daripada semayangnya dengan niat istibahah fardu solat. Adakah harus dia daripada semayang fardu ataupun tiada? Macam ni kita tuan-tuan. Dia ambil tayamum 2 kali. Mula-mula dia dah ambil. Niat dia apa? Nawaitu tayammuma listibahatus solah. Saja aku bertayamum untuk membolehkan solat. Dia dah tayamum dah, tapi dia rasa tak puas hati, nanti mungkin dah lama, selang 2-3 jam baru dia nak semayang. Masa dia nak semayang tu dia tayamum lagi sekali. Padahal dia tak kentut pun, saja dia tayamum lagi sekali. Boleh tak dia semayang dengan tayamum dia tu? Sebab 2 kali dia tayamum. Jadi apa kata dia? Ngerang kita tengok. Maka dijawabnya dengan bahawasanya boleh ia sembahyang fardu, tak ada masalah. 2 kali ambil tayamum pun tak apa, 3 kali pun tak apa, tak ada masalah, boleh saja dia sembahyang. Tapi kena ingatlah, 1 tayamum, 1 sembahyang fardu. Sembahyang sunat boleh banyak. Sekali tayamum boleh baca Quran banyak mana pun. Sekali tayamum boleh sembahyang tarawih 20 rakaat boleh. Sekali tayamum sembahyang tarawih 23 rakaat dengan witir, tak apa. Tapi sekali tayamum, sekali saja sembahyang isyak. Contohlah kalau bulan Ramadan, ayak tak ada, kita tayamum, kita sembahyang sunat qabliyah isyak. Habis sembahyang sunat qabliyah isyak, kita kena tayamum untuk sembahyang isyak. Boleh no? Tayamum boleh untuk sembahyang isyak. Dah habis sembahyang isyak, kita kena tayamum lagi untuk sembahyang apa? Sunat ba'diyah isyak, dan terus boleh. Sunat ba'diyah isyak, sembahyang tarawih, sembahyang witir dah boleh. Itu boleh sekali tayamum. Sebab itu sembahyang sunat. Tapi sembahyang wajib hanya sekali. Begitu. Faham tak? Baik, kemudian nanti dia akan sebut hatta khutbah pun tuan-tuan. Khutbah dah ambil tayamum, khutbah dua khutbah, habis 2 khutbah kena tayamum lagi untuk sembahyang Jumaat. Dia tak boleh satu tayamum gabung khutbah dengan sembahyang Jumaat. Itu qaul yang muktamad di dalam mazhab. Baik, kemudian baik. Suila radhiyallahu anhu, jika ada seorang 2 muka. Ni soalan pelik lah tuan-tuan, tapi inilah perbahasan fiqh. Dia kata jika ada orang dia ada 2 muka. 2 muka. Muka dia ada 2. Sini satu, sini satu. Contoh, ada 2 muka. Sini ada 2 mata, sini ada 2 mata. Sini ada hidung, sini ada hidung. Sini ada mulut, sini ada mulut. Memang kita tak pernah jumpa tuan-tuan. Tapi dalam kitab fiqh dia bahas
Kalau ada tuan-tuan macam alien lah, dua muka tuan-tuan macam tu. Jadi soalan dia, kalau ada orang ada dua muka, kat kepala dia ada dua muka. Baik, kemudian dia hadapannya, maka adakah memadai ia sapu satu daripada mukanya, atau wajib sapu keduanya, atau tiada tayamum jua, berkehendak dua tayamum? Macam mana? Boleh tak dia basuh satu muka saja, ataupun nak basuh dua muka, ataupun tayamum nak sapu satu muka saja pun, atau nak sapu dua-dua muka? Tak pernah ada benda ni tuan-tuan, tapi dia saja sebutlah. Mana nak tahu kok ada manusia macam tu. Maka dijawabnya, maka sekira-kira wajib membasuh keduanya pada wuduk di sana, wajib diratakan keduanya pada menyapu, memadalah satu tayamum jua. Tuan-tuan, dua-dua wajib, tapi satu tayamum. Makna dia apa? Bukan dua kali tayamum. Dua kali tayamum ni basuh muka, basuh tangan, sapu muka, sapu tangan, nanti sapu muka lagi, sapu tangan. Bukan. Masa ambil ismayang, wajib dia meratakan semua, dua-dua muka wajib. Sama juga masa dia tayamum, dia wajib sapu dua-dua muka, tapi sekali tayamum saja, bukan dua kali tayamum. Tayamum sekali, tapi masa dia usap muka dia ada dua tu, dia kena usap dua-dua debu di dua-dua muka, kemudian usap dua tangan, habislah. Benda ni tak ada lah tuan-tuan, hanya perbahasan. Baik tuan-tuan, kemudian Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi, jika seseorang hendak tayamum, dipindahkan tanah dengan kain, dengan ia berniat satu pindah bagi sapu mukanya dan dua tangannya, adakah berkehendak tajrid niat tak kala hendak menyapu akan dua tangannya atau tiada? Macam ni tuan-tuan, kita biasanya kalau tayamum macam ni, kita tepuk sapu muka kan, satu, tepuk yang kedua tangan, betul tak? Sah macam tu. Yang ni pun sama, sah macam tu. Cukup. Tak perlu pun kita nak celah-celah ni tuan-tuan. Tak perlu ada debu tuan-tuan. Sekadar mana yang kena je lah. Hatta debu pun bila kita sapu, bukan semua kena kulit kita, bukan macam ayak. Ayak kan merata, debu tak. Ada yang kena, ada yang tak kena. Betul? Kulit kita ni bila debu, ada yang kena, ada yang tak kena. Ada tak apa, dia asas sepintas lalu macam tu je. Tak perlulah kita sampai celah-celah ni, tak perlu pun. Macam tu je. Dia bukan macam ayak. Ayak betul kena rata semua. Debu tak, debu hanya sekadar kita sapu saja. Boleh lah. Jadi dua kali, ni sekali, atau yang tepuk kedua macam ni. Kalau dia tak yakin, dia boleh tepuk lagi. Betul tak? Dia tak yakin rata, nak tepuk lagi, tepuk lah. Sekarang ni dia tak guna tangan, dia guna kain. Kain tu dia katakanlah kain tu besar, dia boleh angkat kain tu. Yang ni boleh untuk guna muka, yang ni boleh guna untuk tangan. Faham tak? Kain tu luas, kita bubuh kain, kain ni semua berdebu, dia angkat satu, dia katakan kain tu besar lah, satu bahagian ni dia sapu muka, satu bahagian lagi dia guna untuk usap tangan dia, satu bahagian lagi usap tangan belah ni. Jadi dia perlu apa? Dia perlulah tajrid niat, dua kali niat. Sebab kalau sebab apa? Dia guna kain. Sekali dia angkat kain tu boleh guna untuk muka, boleh guna juga untuk tangan. Kalau dah memang guna tangan tak apa, sekali tepuk untuk muka saja. Betul tak? Tepuk kali kedua baru untuk tangan. Yang ni tak, kain tu besar, sekali dia angkat, kain tu boleh guna untuk sapu muka, boleh juga untuk guna sapu tangan. Jadi perlulah dia tajrid niat. Tajrid niat ni bukan apa? Mulalah sapu muka, masa nak basuh tangan, niat sapu tangan, itu saja. Niat sapu tangan. Ini tak ada apa pun. Patut soalan niat ni benda yang mudah ya tuan-tuan. Sebagaimana tuan-tuan sedar, tuan-tuan nak tayamum, niat lah tu. Tuan-tuan sedar, tuan-tuan nak tayamum, niat lah. Kemudian tuan-tuan, baik. Mana ni? Maka dijawabnya, barang yang tersebut, hello, habis bateri kot tuan-tuan. Dah balik. Maka dijawabnya, barang yang tersebut sahih kerana niat pindah tatkala hendak menyapu dua tangannya itu menempati dua pindah dan membilang namanya. Dia kena dua pindah. Kalau guna kain, dua macam sekali pindah. Itu yang dia kena niat tu. Mula-mula dia kain tu besar, mula-mula sapu muka, masa nak sapu tangan, niat sapu tangan, niat saja, niat nak sapu tangan untuk tayamum. Boleh lah, itu saja. Sebab kalau tak guna kain, kita guna apa? Tangan. Dua kali tepuk kan? Tepuk pertama muka, tepuk yang kedua tangan. Tak ada apa pun tuan-tuan benda ni. Selagi mana tuan-tuan sedang nak bertayamum, adalah niat tu. Kemudian
Baik. Su'ila radhiyallahu anhu. InsyaAllah tuan-tuan kan? InsyaAllah. Saya baca satu lagi tuan-tuan. Ni saya ingat dah baca banyak tuan sampai bawah, tak sempat juga. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang tayamum sebab ketiadaan air membaca khutbah, maka tengah membaca khutbah melihat ia air, adakah wajib diputuskan bacaan atau tiada, dan adakah boleh dihimpunkan satu tayamum sembahyang Jumaat dan Zuhur atau tiada. Dan seorang tayamum membaca khutbah, maka dibaca akan dia khutbah, adakah baginya membaca khutbah bagi kaum yang lain dengan demikian tayamum itu pada satu tempat yang harus berbilang Jumaat atau tiada. Panjang ni tuan-tuan, saya bacalah saya ni. Baik, maka dijawabnya, adapun masalah yang pertama, maka manakala tayamum sebab ketiadaan air, maka dapat ia pada pertengahan khutbah hendaklah diputuskan akan dia. Makna dia apa? Tok khatib dia bertayamum kerana tak ada air. Tengah dia khutbah, nampak ada air, orang bawa botol mineral ke apa, dia wajib berhenti. Tapi kalau tok khatib bertayamum pasal apa? Pasal dia sakit, tu tak apa. Dia boleh je tayamum, orang lain ambil sembahyang, dia tak ada masalah tuan-tuan. Orang lain semua ambil wuduk, dia tayamum, tak ada masalah, tak batal pun pasal dia sakit. Contoh tok khatib, dia pasal dia sakit, dia luka ke, tak boleh kena apa, tak boleh, ataupun dia sejuk sangat ke, dia tak tahan, boleh mudarat, dia tayamum. Itu nampak air pun tak batal dia punya ni. Pasal apa? Dia tayamum pasal sakit. Ini tayamum pasal tak ada air. Tengah khutbah tengok orang bawa botol mineral, wajib tak? Kita tengok dia kata apa ni. Diputuskan akan dia dan ia mengambil wuduk dan dihubungkan dia jikalau tiada panjang masanya, dan jika ada ia pada tempat itu gugur fardu sembahyang padanya dengan tayamum, dan jika ada tempat itu tiada gugur fardu sembahyang maka dimulai khutbah yang lain. Macam ni tuan-tuan. Dia sebut panjang ni, dia panjang, dia nak cerita ni sebuah panjang tu. Dia tengah khutbah, tengok-tengok orang bawa ayat, dia wajib berhenti, pergi ambil sembahyang, apa semua, dia mai balik, nak sambung khutbah ke nak ulang lain. Tu dia kata tu. Makna dia apa? Kalau sebut dalam kitab pada uruf, makna dia kalau lama dia pergi sana ambil sembahyang lama, orang rasa lama. Kita kata 5-6 minit macam tu lama kan, terputus semua alat, dia kena ulang balik. Ulang khutbah ni bukannya susah pun. Rukun dia je. Rukun khutbah bukan banyak. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, betul tak? Pendek je. Alhamdulillah, satu rukun. Yang nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi, yang tu bukan rukun, itu sunat je. Bunga-bunga tuan-tuan. Yang wajib alhamdulillah, satu rukun. Lepas tu mana rukun kedua? Allahumma salli ala Muhammad, rukun kedua. Tapi kita baca panjang, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu sunat. Yang wajib mana? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Itu yang kedua. Yang ketiga, ittaqullah. Betul tak? Yang keempat, ayat Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang Esa. Rukun keempat. Rukun yang kelima, doa dalam khutbah kedua kan. Mana doa dia? Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat. Cukup. Pendek ya. Betul yang kita yang panjang tu, wa aslih dabaitainhum Allahumma ansur Islam muslimin, itu sunatlah tuan-tuan. Yang wajib sikit ya. Jadi masa kita ulang, ringkaskan je lah. Tak perlulah ulang balik baca isi dia. Ulang dia punya apa? Rukun sudah. Betul tak? Ulang rukun dia sudah. Sependek je. Cuma kena ingat, yang 3 rukun tu dua-dua khutbah kena ada. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah. Khutbah pertama kena ada, khutbah kedua kena ada. Boleh dah? Panjang gini tuan, sikit gini. Saya cuba habiskan. Fardu sembahyang padanya. Baik. Dan ada pun masalah yang kedua, maka harus dihimpunkan antara Jumaat dengan Zuhur satu tayamum. Sebab apa tuan-tuan? Dia tak jelaskan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dah sembahyang Jumaat, Zuhur jadi sunat. Tuan-tuan boleh sembahyang Zuhur, sunat. Tuan-tuan dah habis sembahyang Jumaat, tuan-tuan sembahyang Zuhur, sunat. Tapi tak payah buat lah tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah ba'diyah Zuhur, betul tak? Buat ba'diyah Jumaat, betul tak? Tuan-tuan dah habis sembahyang Jumaat, buat ba'diyah Jumaat.
Tapi nak sembahyang zuhur juga boleh, sembahyang sunat. Boleh tak kita himpunkan sekali? Boleh. Sembahyang fardu sekali, sembahyang sunat boleh berkali-kali. Betul tak? Itu saya kata tadi tu, tayamum yang pertama untuk sembahyang sunat qabliyah isyak. Kita ambil lagi tayamum untuk sembahyang isyak dan tak payah tayamum dah. Nah. Tuan-tuan sembahyang je isyak dan tuan-tuan boleh gabung sekali dengan isyak tu dengan apa? Dengan qabliyah ba'da isyak dan tarawih. Betul tak? Yang tak boleh tuan-tuan tayamum pertama, tuan-tuan dah sembahyang sunat. Betul tak? Dia tak boleh. Tuan-tuan tayamum, tuan-tuan dah sembahyang qabliyah isyak. Tuan-tuan tak boleh guna tayamum yang sama untuk sembahyang isyak. Tapi tuan-tuan tayamum yang kedua, tuan-tuan sembahyang isyak dan tuan-tuan boleh terus sambung. Nah. Dua kali tayamum lah. Tayamum pertama qabliyah isyak, tayamum yang kedua untuk isyak, ba'diyah isyak, terus sampai ke witir pun tak apa. Boleh lah. Jadi boleh gabungkanlah sembahyang zuhur jadi sunat. Lepas sembahyang ni, sembahyang Jumaat nak sembahyang sunat banyak mana pun tak apa. Tapi sembahyang wajib sekali tayamum, satu sembahyang wajib. Dan ada pun masalah yang ketiganya, maka harus baginya membaca khutbah bagi kaum yang lain. Dengan demikian tayamum itu jika ada cukup 40 daripada yang lain. Habis tuan-tuan, berhenti di situ. Mana dia apa? Dia macam ni, ada setengah tempat kita tak ada. Kan di negara Arab sana banyak orang Islam bangunan rapat-rapat, tetapi di Arab mereka boleh berbilang Jumaat satu masjid, bukan besar, kecil-kecil. Pernah pergi negara Arab kan, bukan semua besar. Disebabkan kawasan mereka rapat-rapat, bangunan surau mereka tu kecil, macam surau ya. Masjid dia pun macam surau. Macam kita ni jauh-jauh di Malaysia pun ada orang Islam dengan bukan Islam. Sana semua orang Islam. Jadi mereka punya masjid tu dekat-dekat. Sebab mereka pun ramai, penuh. Jadi boleh tak Tok Khatib ni dia jadi khatib untuk banyak tempat. Dia dengan satu tayamum. Dia mula jadi baca khutbah sini, dia ambil tayamum, satu tayamum dia baca khutbah. Habis khutbah, orang situ jadi imam. Faham ah? Orang situ jadi imam, dia pergi ke masjid lain pula. Dia kan boleh. Dia boleh je tukar. Orang baca khutbah lain jadi imam lain boleh, tapi tak digalakkan tak digalakkan. Yang sebaiknya orang yang baca khutbah dialah imam, itu lebih baik. Tapi boleh, tak ada masalah. Dia baca khutbah, dah habis khutbah, dia pergi masjid lain pula baca khutbah. Masjid ni orang lain jadi imam lah. Dah pergi masjid tu, habis khutbah situ, dia pergi masjid lain pula baca khutbah. Masjid tu jemaah tu pula jadi imam. Sampai dan Jumaat yang masjid terakhir tu barulah dia sembahyang di situ. Boleh tak berbilang-bilang khutbah dengan satu tayamum? Jawapan dia boleh. Berbilang-bilang khutbah dengan satu tayamum boleh. Tapi satu tayamum untuk khutbah. Nak sembahyang Jumaat kena ambil tayamum lain. Faham tapi satu tayamum untuk berbilang-bilang khutbah boleh. Tapi satu tayamum untuk gabung Jumaat dengan khutbah tak boleh. Ambil tayamum baca khutbah, nak sembahyang kena tayamum baru boleh sembahyang Jumaat. Itulah qaul yang muktamad di dalam mazhab. Saya minta maaf tuan-tuan terlajak. Sambung bawah tu Sambung bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an Muhammad tafarruqana ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahbuban wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.